Baik, yang ni adalah contoh untuk muzakkar. Tadi yang first tadi Ustazah dah bagi dah contoh untuk muzakkar. Tapi ni nak bagi jelas lagi dekat awak. Dalam konsep yang macam ni yang menggunakan fa'il, fa'il, maf'ulun bihi. Okey. Tengok dekat sini. Yashrabu. Perbuatannya adalah mufrad dan didatangkan dalam keadaan muzakkar. Mufrad muzakkar. Dan kita tengok juga pembuatnya pula adalah muzakkar. Datang dalam keadaan muzakkar. Dan maf'ulun bih seperti mana yang Ustazah terangkan tadi, boleh datang dalam keadaan muannas ataupun muzakkar. Tak ada masalah. Yashrabu, sedang minum. Al-waladu, bukan. Sedang minum al-waladu, seorang anak lelaki akan susu. Bermaksud seorang anak lelaki sedang minum susu. Alright. Dekat sini al-waladu mufrad. Jadi yashrabu mufrad, al-waladu pun mufrad. Kita tengok kepada ayat yang kedua. Okey, ayat yang kedua, dua orang budak lelaki sedang minum susu. Okey, al-waladani tu dua orang. Al-waladani tu dua orang. Dekat mana tanda dua orang? Iaitu ada penambahan huruf alif dan nun. Bila ada huruf penambahan alif dan nun, berarti perkataan tersebut adalah perkataan musanna. Perkataan musanna. Musanna muzakkar. Okey. So fi'il apa yang kita nak guna? Fi'il yashrabu. Yashrabu. Kita tak gunakan yashrabani. Gunakan yashrabu. Kita tak sebut yashrabani, al-waladani, al-labana. Tak. Kita sebut yashrabu, al-waladani, al-labana. Yashrabu mufrad, al-waladani tetaplah fa'il untuk dua orang. Al-labana bergantung kepada keadaan. Alright. So, faham betul-betul ayat ni. Kalau nak buat ayat, kena misal kata dalam peperiksaan diminta untuk kita buat ayat berdasarkan jumlah fi'liyah. Kata kerja di hadapan hendaklah mufrad dan fa'ilnya bergantunglah nak dua orang ke, nak seorang ke, ataupun nak tiga orang dan lebih. Cuba kita tengok ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga tu untuk jamak, untuk ramai. Tetapi tetap kita gunakan kata kerjanya untuk seorang. Mufrad muzakkar. Yashrabu al-auladu al-labana. Yashrabu al-auladu al-labana. Maksudnya apa? Ramai. Orang kata anak-anak lelaki sedang minum susu. Anak-anak lelaki sedang minum susu. Anak-anak lelaki, bila kita sebut anak-anak lelaki, bererti benda sesuatu tu ramai. Jadi mereka ni buat apa? Pekerjaan mereka sedang minum. Sedang minum al-labana, susu. Okey. Jadi kat depannya gunakan yashrabu. Sama saja seperti konsep asal. Yashrabu al-waladu al-labana. Yashrabu al-waladani al-labana. Yashrabu al-auladu al-labana. Konsepnya sama. Yang lainnya apa? Fa'il sahaja. Baik, ini Ustazah nak terangkan mengenai kaedah yang Ustazah gunakan untuk membuat ayat kerjaan ataupun ayat dalam jumlah fi'liyah. Okey, mudah je. Konsep dia, sekiranya ayat itu untuk mufrad satu-satu, kita gunakan kaedah satu-satu. Fi'il dalam bentuk mufrad dan fa'ilnya pun dalam bentuk mufrad. Okey, iaitu satu-satu.
Sekiranya kita nak buat ayat dalam musanna, okey, ayat tu untuk 2 orang. Jadi kita gunakan fi'ilnya dalam bentuk mufrad, manakala untuk fa'ilnya musanna ataupun 2. Satu, dua. Dan sekiranya ayat tersebut untuk ayat berbentuk jamak, kita gunakan fi'ilnya dalam bentuk mufrad dan fa'ilnya hendaklah berbentuk jamak, bermaksud 3 ataupun lebih. Inilah antara konsep yang Ustazah Liza gunakan untuk membuat ayat kerjaan ataupun jumlah fi'liyah. Mudah kan? Kalau macam ni nampak mudah. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Beza tau dengan jumlah ismiyah, sebab jumlah ismiyah dia akan mengikut jumlah fa'il tersebut. Kalau jumlah ismiyah 1, 1, 2, 2, 3, 3. Tapi untuk fi'liyah berlainan. Macam ni lah contohnya. Jangan salah kaedah atau jangan salah letak. Misal kata anak-anak letakkan fa'il tu di bahagian hadapan, dia dah jadi jumlah ismiyah. Kalau letak fa'il di bahagian hadapan, dia dah jadi jumlah ismiyah. Kena ingat setiap masa, kalau jumlah fi'liyah ada perkataan fi'liyah bererti ayat tersebut hendaklah bermula dengan fi'il. Jadi isim atau fa'ilnya berada di tengah ayat. Okey, so kalau kita nak collect markah, kita buat ayat yazhabul muhandisu ilal matar, yazhabul muhandisani ilal matar, yazhabul muhandisuna ilal matar. Itu ayat panjang yang boleh dikatakan ayat yang lengkap. Itu kita dah dapat 2 markah. Tetapi jangan risau, sekiranya kita tak mampu nak sambung yang dekat bahagian belakang tu, okey, ilal matar tu tak ingat kan, atau terlupa, caranya kita boleh buat jumlah fi'liyah tu gabung 2 perkataan ini sahaja. Gabungkan fi'il dengan fa'il. Tu pun dah dapat satu maksud yang difahami. Dah jadi jumlah mufidah je. Contoh, yazhabul muhandisu. Yazhabu muhandisu. Orang kata seorang jurutera sedang pergi. Macam tu. Tapi tak tahulah nak pergi ke mana. Cuma kalau nak lebih lengkap lagi, perlulah letakkan maf'ulun bihi. Okey, tu pun dah dapat. Kalau kata full, kita dapat 2 markah. Kalau kurang daripada itu, kita dapat 1 markah. Tu cara nak collect markah. Dan kena pastikanlah kedudukannya tu betul. Janganlah pula kita letak fa'il ataupun ismun tu bahagian hadapan. Kalau letak bahagian hadapan, sedangkan yang diminta tuntutan untuk kita buat tu, soalan tu dia minta untuk jumlah fi'liyah. Jadi salah lah balik. Okey kan? Kena faham kat situ. Yazhabul muhandisu 1, 1, yazhabul muhandisani 1, 2 dan yazhabul muhandisuna 1, 3. Itu kaedah yang Ustazah Liza gunakan kepada pelajar-pelajar Ustazah Liza untuk faham dan buat ayat tu. Walaupun orang kata tak faham keseluruhan, asalkan kita dapat collect markah. Dan kena tengoklah selalu ayat-ayat yang kita gunakan tu dirasakan familiar. Tidak semestinya kena sambung ilal matar. Tidak semestinya. Okey, boleh juga letakkan di mana-mana kawasan. Okey, boleh? Macam tu.